Masyarakat di Britain sangat terbuka dalam memperjuangkan kesaksamaan dalam pelbagai sudut. Di Britain, berlaku banyak diskriminasi ke atas golongan kurang upaya, kaum-kaum dan orientasi seks. Oleh itu, sekitar era 70-an dan 90-an wujud 3 pertubuhan yang memperjuangkan kesaksamaan terhadap golongan kurang upaya, kaum-kaum dan orientasi seks di Britain. Yang pertama iaitu Equal Opportunity Commission, yang kedua Commission for Racial Equality, yang ketiga iaitu Disability Rights Commission. Namun begitu, 3 pertubuhan ini telah disatukan di bawah satu pertubuhan baru iaitu Equality and Human Rights Commission. Pertubuhan ini memberi kesan kepada budaya politik di Britain iaitu mempengaruhi dalam menubuhkan sesuatu polisi agar memberi manfaat secara menyeluruh kepada rakyat Britain. Parti Pembangkang beroperasi dengan bebas dan memiliki peluang yang realistik untuk meningkatkan sokongan mereka dan memperoleh kuasa melalui pilihan raya. Pilihan politik rakyat umumnya bebas dari penguasaan kumpulan kuat yang tidak bertanggungjawab secara demokratik, termasuk tentera, kuasa asing, hierarki, agama dan oligarki ekonomi. Di bawah sistem devolusi Britain, Parlimen UK telah memberikan berbagai tahap kuasa perundangan kepada Majlis Ireland Utara, Majlis Wales dan Scotland yang meningkatkan perwakilan politik dalam kalangan penduduk daerah. Penduduk tersebut terdiri pada golongan wanita, LGBT dan kumpulan minoriti, kaum dan etnik yang berbagai dapat memperoleh suara politik melalui penyertaan mereka dalam parti politik arus perdana. Individualisme dan kebebasan ialah satu falsafah yang mempunyai pandangan moral, politik dan sosial yang menekankan kemerdekaan manusia, kepentingan hak bersuara dan kebebasan diri. Faktor perkembangan di Britain adalah disebabkan oleh pengaruh revolusi Perancis dan telah mempengaruhi Britain mengamalkan fahaman individualisme. Yang kedua ialah penggerak fahaman demokrasi. Britain telah menyebarkan fahaman demokrasi yang bersifat bebas dengan tujuan salah satunya untuk menghalang penyebaran fahaman komunisme. Kesan individualisme dan kebebasan di Britain. Yang pertama, kesukaran mengawal rakyat. Rakyat di Britain lebih bersifat bebas dan terbuka berbanding rakyat di Malaysia contohnya. Ia menyukarkan rakyat Britain membendung COVID-19 disebabkan rakyatnya menyukai kebebasan dan sukar untuk mematuhi kawalan. Yang kedua pula, menggugat perpaduan dalam masyarakat. Sikap masyarakat Britain yang bebas bersuara berisiko menggugat perpaduan. Contohnya, kenyataan yang berunsur perkauman berkemungkinan besar menggugat perpaduan dan keselamatan. Agama Kristian merupakan agama majoriti di Britain dengan peratusan 59.95% mengikut bancian pada tahun 2011 dan diikuti oleh agama Islam, Hindu, Sikh, Yahudi dan Buddha. Agama ini mempengaruhi pilihan raya di Britain kerana rata-rata rakyat Britain akan mengundi ahli dewan yang beragama Kristian berbanding dengan ahli dewan yang beragama lain. Cara berkempen lebih terbuka dan penyampaian mereka tidak menyentuh isu-isu agama dan bangsa. Keadaan ini memberikan kesan kepada rakyat Britain untuk hidup dengan aman, damai kerana mereka melihat dunia dari segi kebaikan berbanding kejahatan. Populisme telah wujud sejak abad ke-19. Menurut Esther N. S. Tamara, populisme merupakan variasi metod pendekatan politik yang bertujuan untuk menarik dukungan dari masyarakat setempat di Britain yang merasai aspirasinya tidak diperhatikan oleh pemerintah. Populisme juga telah menawarkan penyelesaian radikal untuk sistem yang dipercayai menjadi rasuah. Parti Buruh dan Konservatif telah mengadopsi gaya masing-masing terpaksa menggunakan amalan populis dengan cara sedikit berbeza. Cara untuk memahami pengantaraan dasar politik di Britain adalah dengan mendengar suara dan pendapat masyarakat. Kemudian berlakunya penghijrahan, hakisan industri, pengubahan agama dan juga kemerosotan bahasa sesuatu masyarakat.